Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengulas ayat 1000 dinar, makna dan kelebihan doa. Ayat 1000 dinar merupakan satu ayat yang boleh diamalkan umat Islam yang ingin membuka pintu rezeki mereka. Ayat 1000 dinar merupakan cebisan ayat dari surah At-Talaq, yaitu ayat 2 hingga ayat 3 surah tersebut. Surah ini terkenal sebagai ayat 1000 dinar karena sejarah nama ayat tersebut yang boleh Anda baca di bawah. Ayat ini dikatakan jika diamalkan individu tersebut akan sentiasa dimurahkan rezeki dan dilindungi dari sebarang kecelakaan. Namun diingatkan kita sebagai umat Islam bukan meminta kepada ayat tersebut tetapi kepada Allah SWT. Jadi bagi Anda yang mengamalkan atau ingin mengamalkan ayat ini, pastikan Anda sentiasa percaya dan bertakwa kepada Allah SWT. Sejarah nama ayat 1000 dinar. Untuk pengetahuan Anda, ayat ini dinamakan ayat 1000 dinar karena terdapat satu peristiwa di mana seorang pedagang Islam telah disuruh untuk menyedekahkan 1000 dinar oleh seorang lelaki di dalam mimpinya. Setelah 3 kali, beliau bermimpi perkara yang sama, beliau akhirnya membuat keputusan untuk mengikut arahan lelaki dalam mimpi beliau. Setelah menyedekahkan 1000 dinar, beliau telah bermimpi sekali lagi berkenaan lelaki tersebut. Tetapi kali ini beliau diajarkan beberapa ayat 1000 dinar. Beliau juga diarahkan untuk mengamalkan doa ini oleh lelaki yang muncul dalam mimpi beliau. Pedagang kaya tersebut sekali lagi mengikut apa yang disuruh lelaki tersebut setelah terbangun dari tidur. Tidak lama kemudian, pedagang tersebut telah belayar bagi melakukan aktiviti perdagangan beliau. Namun begitu, pelayaran tersebut telah ditimpa musibah. Kapal yang dinaiki beliau telah pecah. Semua anak kapal telah terkorban. Namun rezeki daripada Allah, pedagang kaya tersebut telah terdampar di sebuah kawasan. Beliau dan barang dagangan beliau telah selamat tanpa sedikit pun kecelakaan ke atasnya. Oleh sebab amalan yang diamalkan, beliau telah diselamatkan daripada kecelakaan. Disebabkan itu juga, ayat 2 hingga ayat 3 dalam surah Al-Talaq ini diberikan nama ayat 1000 dinar. Arti ayat 1000 dinar, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Talaq 2-3. Kelebihan dan hikmah ayat 1000 dinar. Bagi Anda yang sentiasa mengamalkan ayat 1000 dinar, berikut merupakan kelebihan dan hikmah yang akan Anda peroleh. 1. Dimurahkan rezeki yang tidak disangka-sangka. 2. Erolehi jalan keluar dari masalah dan kesulitan. 3. Dilindungi daripada segala musibah dan bala bencana. 4. Ditunaikan segala hajat yang diinginkan. 5. Dimudahkan setiap urusan Anda. Pandangan ulama tentang maksud ayat. Kaitan maksud ayat ini. Menurut Imam Al-Tabari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Tafsir Al-Tabari 23-43-47 menyatakan daripada Masruq bin Abdillah. Maksudnya, firman Allah SWT yang berbunyi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala maka baginya jalan keluar, yaitu jalan yang diketahui Allah Ta'ala. Jika sekiranya ia menghendaki sesuatu maka ia akan berikan dan ia juga akan menegahnya. Dan firman Allah Ta'ala yang berbunyi dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya, maknanya dari jalan yang tidak diketahuinya. Daripada Ibnu Abbas anhuma, maksudnya, firman Allah Ta'ala yang berbunyi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala maka baginya jalan keluar, maknanya selamat daripada setiap kesengsaraan dan kesusahan di dunia dan akhirat. Daripada Rabi bin Haytham rahimahullah. Maksudnya, firman Allah Ta'ala yang berbunyi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala maka baginya jalan keluar, maknanya jalan daripada setiap sesuatu yang sempit ke atas manusia. Daripada Ikrimah rahimahullah. Maksudnya,
Firman Allah Ta'ala yang berbunyi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala maka baginya jalan keluar. Maknanya barang siapa yang menceraikan istrinya seperti mana yang telah ditetapkan dan diperintahkan Allah Ta'ala maka baginya jalan keluar sama ada ia diberikan kemudahan untuk merujuk istrinya kembali dalam tempoh idah ataupun memudahkan urusannya ia kembali kepada istrinya dengan mahar dan akad nikah yang baru selepas daripada berakhirnya idah istri ini bagi mereka yang menceraikan istri talak 1 dan 2. Daripada Al-Sudi rahimahullah. Maksudnya, pada mentafsirkan firman Allah Ta'ala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala maka baginya jalan keluar, maknanya barang siapa yang menceraikan istrinya secara sunnah dan merujuk istrinya juga secara sunnah. Sebab turun ayat ini seperti dinukilkan. Maksudnya, bahwa seorang lelaki daripada sahabat Rasulullah yang bernama Auf bin al-Ashijai, mempunyai seorang anak lelaki dan kaum musyrikin menawan anaknya. Maka ayahnya menjumpai Rasulullah dan mengadu hal tersebut kepada baginda berkaitan anaknya yang ditawan musuh dan keadaan apa yang dihajatinya. Maka Rasulullah menyuruhnya agar bersabar terhadap ujian yang menimpa dan baginda berkata kepadanya sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberikannya jalan keluar. Maka tidak lama selepas itu maka terlepaslah anaknya daripada tangan musuh lalu anaknya membawa beberapa ekor kambing musuh berserta harta di atasnya lalu ia bawakan kepada bapaknya. Maka turunlah ayat ini. Daripada Qatadah rahimahullah. Maksudnya, firman Allah Ta'ala diberikan baginya jalan keluar. Maknanya jalan keluar daripada segala perkara syubhat dan kesuahan ketika mati dan firman Allah Ta'ala diberikan baginya rezeki daripada yang tidak disangka-sangka maknanya daripada sesuatu yang tidak disangka-sangkakan dan tidak diharapkan. Firman Allah Ta'ala maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan sesuatu daripada talak, idah dan selain daripadanya mempunyai sesuatu had dan tempoh serta kadar pengakhirannya. Demikianlah keterangan ulama-ulama tafsir berkaitan ayat tersebut. Menurut tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu di dalam kitab tafsir Ar-Razi 30/562. Daripada Al-Kalbi, beliau berkata, maksudnya, sesiapa yang sabar di atas sesuatu musibah yang berlaku maka dijadikan Allah Ta'ala jalan keluar daripada neraka ke surga. Dan Nabi membaca ayat ini maka maknanya jalan keluar daripada syubhat dunia dan kedahsyatan mati serta daripada kesengsaraan hari akhirat. Kebanyakan ulama tafsir menyebut ayat ini dan selepasnya diturunkan kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Auf bin Malik Ashijai. Anaknya telah ditawan oleh musuh maka beliau menemui Nabi dan menceritakan keadaan anaknya yang ditawan dan mengadu kesusahan yang dihadapinya maka baginda bersabda bertakwalah kepada Allah dan bersabar dan perbanyakkan ucapan maka beliau pun terus melakukannya tatkala ketika mana beliau berada di rumah lalu telah datang anaknya. Anaknya telah berjaya meloloskan diri daripada musuh dengan membawa bersamanya unta lalu dibawakan kepada ayahnya. Telah berkata pengarang kitab Al-Kasyaf ketika mana beliau berada di rumah anaknya tiba-tiba datang anaknya lalu mengetuk pintu rumah dan membawa bersama-samanya 100 ekor unta disebabkan musuh telah terlupa akan anaknya. Anaknya berjaya melarikan diri membawa bersama-sama dengan harta yang bernilai. Menurut tafsiran Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Jami' li Ahkam Al-Quran 18/160-162. Daripada Nabi SAW, maksudnya, bahwa apabila ditanya siapa yang mencerai dengan talak 3 atau 1000 adakah baginya jalan keluar, lantas Nabi SAW membaca ayat ini. Daripada Ibnu Abbas, Al-Sya'bi dan Al-Dahhak berkata, maksudnya, ayat ini merupakan khusus untuk talak yaitu sesiapa yang menceraikan istri seperti mana yang diperintahkan Allah Ta'ala maka baginya jalan keluar yaitu jalan untuk merujuk istrinya kembali ketika istri di dalam idah. Daripada Husain bin Fadl berkata, maksudnya, sesiapa yang bertakwa kepada Allah pada menunaikan segala kewajiban fardu maka akan diberikannya jalan keluar daripada segala balasan siksa dan diberikan rezeki yaitu pahala daripada yang tidak disangka-sangka yaitu Allah Ta'ala akan memberkati setiap apa yang diberikan kepadanya. Daripada Sahal bin Abdillah berkata, maksudnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah pada mengikut sunnah Nabi SAW maka akan diberikannya jalan keluar daripada balasan siksa ahli bid'ah.
Daripada Umar bin Utsman As-Sodafi berkata, maksudnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dan menjaga segala batas-batas hukumnya dan menjauhi segala perkara maksiat maka akan dikeluarkan baginya darpat yang haram kepada yang halal, daripada kesempitan kepada kesenangan, daripada neraka kepada surga. Lalu diberikan rezeki daripada yang tidak disangka-sangka yang mana ia tidak harapkan. Sufyan ibn Uyainah berkata, maksudnya, ia adalah keberkatan di dalam rezeki. Ibnu Mas'ud dan Al-Masruq telah menafsirkan ayat ini secara umum. Abu Dzar berkata Nabi telah bersabda, maksudnya, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu satu ayat apabila diamalkan ayat tersebut maka ia sudah mencukupi bagi mereka. Kemudian Nabi membaca, maka senantiasalah aku Abu Dzar mengulangi dan berteruran membaca dan mengamalkan ayat tersebut. Kebanyakan ulama tafsir seperti mana yang disebut Imam At-Talabi mengatakan ayat ini diturunkan kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Auf bin Malik Ashjai. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas beliau datang kepada Nabi lalu menceritakan keadaan anaknya yang ditawan musuh. Beliau berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ditawan musuh dan ibunya amat berduka cita dan sedih. Dalam satu riwayat lain yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah ayat ini diturunkan kepada Auf bin Malik Ashjai, yang mana pihak musuh musyrikin telah menawan anaknya yang bernama Salim. Lalu beliau telah datang menemui Rasulullah untuk mengadu kesusahan dan penderitaan yang dihadapinya. Beliau berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya anakku telah ditawan oleh musuh dan ibunya amat sedih dan berduka cita. Apakah yang patut engkau suruh aku lakukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah dan aku memerintahkanmu dan istrimu untuk memperbanyakkan ucapan la haula wala quwata illa billah. Lalu beliau pun pulang ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, sesungguhnya Rasulullah menyuruhku dan engkau untuk memperbanyakkan ucapan la haula wala quwata illa billah. Maka istrinya berkata, itu adalah sebaik-baik perkara yang diperintahkan kepada kita untuk melakukannya. Mereka berdua pun mengamalkan apa yang diperingatkan oleh Nabi. Tidak lama daripada itu maka anaknya dapat meloloskan diri daripada musuh dan membawa bersamanya kambing-kambing musuh musyrikin lalu dibawa kepada ayahnya berjumlah 4.000 ekor kambing. Maka turunlah ayat ini. Lalu Nabi memberikan keizinan bahwa kesemua binatang tersebut menjadi hak kepunyaan mereka. Dalam riwayat yang lain mengatakan telah dibawa kepada bapaknya unta berserta harta. Mereka ini adalah di kalangan fakir miskin. Berkata Al-Kalbi, sebanyak 50 ekor unta. Dalam riwayat yang lain menyatakan anaknya telah meloloskan diri daripada tahanan musuh lalu menunggang bersamanya binatang unta kaum tersebut lalu dalam perjalanan ia membawa ke semua binatang unta tersebut dan ia pun membawa balik kepada ayahnya. Imam Al-Muqatil berkata apabila ia telah mendapat kambing dan harta sesinya lalu ia membawa kepada bapaknya. Lalu bapaknya bertanya kepada Rasulullah, adakah halal untuk dimakan apa yang telah dibawa oleh anaknya itu? Lalu Rasulullah menjawab, ya halal untuk dimakan. Lalu turunlah ayat, min haitsu la yahtasibu wa man yattaqillah yas'allahu mahrozan wa yarzuqhu. Kesimpulan, bahwa setiap ayat Al-Quran mempunyai kelebihan yang tertentu. Konsep takwa dan tawakal yang terdapat di dalam ayat ini membawa pengertian mendalam dan perlu diamal serta dihayati bersama. Ayat ini bukanlah semata-mata membacanya akan mendapat ganjaran pahala 1000 dinar, bahkan maksud sebenarnya ayat ini adalah dari sudut amalan yang disertai dengan takwa serta tawakal. Bahkan Allah SWT akan mengurniakan baginya ganjaran yang lebih daripada 1000 dinar jika setiap amalan itu disertakan dengan takwa, berdasarkan firman Allah SWT. Maksudnya, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas rahmat kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Surah Al-Baqarah 261. Semoga pencerahan ini memberikan kefahaman dan penghayatan bersama, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.